kerajaan akan menerima hasil daripada kongres itu dan kemudian melaksanakannya. Dewan Bahasa ditubuhkan dengan berdasarkan kepada kongres, segala macam dasar dulu semua ditubuhkan secara kongres dan kerana itu didukung oleh rakyat. Tapi pada hari ini masalahnya ialah bahawa kita digalakkan, disuruh berfikir secara saintifik, ya, tapi kerajaan melaksanakan ini secara tidak saintifik sama sekali. Kalau saintifik, dia mesti adakan penyelidikan, mesti adakan pilot project, ya, projek kecil, ambil 10 buah sekolah, 100 buah sekolah di bandar, di pulau bandar dan sebagainya, dilihat hasilnya, ya. Tapi ini yang seperti dikatakan teman dilakukan dengan tergesa-gesa seperti orang nak melepas saja, tak boleh tunggu-tunggu lagi, ya. Jadi ini saya kira kesan yang buruknya lah menunjukkan bahawa pemikiran rakyat ini tak berguna sama sekali, tak perlu diajak berunding lagi. Ya, kerajaan sudah begitu berkuasa, inilah dia, kita fikir ini betul, jalankan. Sedangkan tidak pernah dibuktikan di mana-mana di seluruh dunia ini bahawa mengajar sains dan matematik dalam sesuatu bahasa itu boleh meningkatkan kemahiran bahasa itu. Ini belum dibuktikan di mana-mana secara saintifik lah, ya. Okey, kali kita buka. Saya pun dah cakap banyak, rakan-rakan sudah cakap, saya buka peluang untuk pertanyaan. Silakan, kalau boleh berikan nama media yang diwakili. Tadi yang tertinggal, saya sungguh heran macam kata Profesor Bakar tadi, yang ada satu bangsa di dunia ini yang memahamkan bahasa ibundanya dijadikan, diketepikan, tapi digunakan bahasa lain untuk jadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara itu. Tapi adakah ini satu hujah atau satu cara untuk mendapat sokongan? Saya kurang pasti. Tapi apa yang saya pasti, kalau kita tengok secara kasar saja, Korea Selatan adalah negara yang mempunyai bahasa bundanya sendiri, dan selain daripada itu, dia juga merupakan sebuah negara yang berjaya dalam bidang sains dan matematik, dari segi motokarnya atau alat-alat televisyen dan sebagainya. Jadi kita tengok dari itu, orang Korea dapat mencapai kejayaan yang agak tinggi tanpa menukar bahasa kebangsaannya. Yang kedua, kita tengok pula Filipina, sebuah negara yang banyak menggunakan bahasa Inggeris tapi tak begitu maju. Saya rasa negara kita agak lebih maju pada itu. Dan Filipina itu dan sungguh banyak menggunakan bahasa Inggeris tetapi dia tidak dapat menghasilkan pengeluaran yang boleh diketengahkan dalam bidang sains dan matematik. Yang ketiga, saya melihat macam banyak tuan-tuan dan puan membawa telefon bimbit hari ini. Telefon bimbit itu kebanyakannya dikeluarkan oleh sebuah negara di Eropah, Finland. Finland mengeluarkan alat perhubungan ini dengan begitu berjaya, tetapi tanpa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar negara. Dia terus menggunakan bahasa Finland. Jadi kalau kita tengok sekali bahasa itu, apa sebabnya mereka mengendakkan bahasa Melayu diketepikan? Kita, bila kita kata kita membantah tentang penggunaan bahasa Inggeris, bukan kita bersikap agak
kita bukan nak hapuskan bahasa Inggeris, tetapi ada tempatnya dan ada masanya. Dan setengah daripada perkara ini yang timbul ialah kerana kekurangan persediaan untuk mengeluarkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam cara yang boleh dikuasai oleh pelajar-pelajar di sekolah. Maksud saya, kalau kita tengok sekolah sekarang, sekolah primary, sekolah bawah 6 tahun, sejak 1 hingga darjah 6, kemudian tingkatan 2 dimukakan peringkat menengah dengan menggunakan bahasa Melayu dijadikan bahasa wajib. Tapi selepas 11 tahun, 6 dengan 5, dia keluar daripada sekolah, bahasa Inggeris mereka tidaklah begitu boleh dibanggakan. Jadi di situ kita perlu melihat, mungkin tidak dalam cara yang cepat seperti sekarang, iaitu kita mesti membuktikan yang bahasa Melayu boleh menjadi bahasa pengantar dan telah pun digunakan macam kata Saudara Bahar tadi, dikatakan di rata-rata seluruh Malaysia. Jadi penggunaan bahasa Inggeris itu memang tidak kita nafikan, tetapi bukan atas tuntutan yang dia punca kemajuan. Tidak semestinya begitu. Terima kasih Dato'. Jadi ada respon atau pertanyaan daripada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rita Tiaya, editor majalah Dewan Bahasa dari Dewan Bahasa Pustaka. Saya nak mungkin di sini nak mengingatkan, mungkin tujuan sidang media ni adalah untuk menyuarakan keprihatinan kita ni dan juga suara kita supaya bahasa Melayu dikembalikan kepada sains dan matematik. Tetapi perlu diingat juga di sini bahawa istilah bahasa Melayu dan bahasa Malaysia juga perlu diperjelaskan. Itu saja. Sebab di sini saya melihat kita masih menggunakan istilah bahasa Malaysia dan mungkin ini akan menambahkan lagi kekeliruan yang sedia ada. Terima kasih. Ya, biar saya jawab dulu lah, kerana saya yang menulis ni. Ya. Bagi saya dua-dua boleh digunakan. Makanya saya lebih liberal lah, ini pandangan peribadi saya. Kalau menurut perlembagaan dikatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Jadi ada perkataan dalam perlembagaan hanya bahasa Melayu. Ya. Dan ada dua model yang kita tengok di dunia ni. Ya. Misalnya bahasa Inggeris. Di Amerika pun disebut bahasa Inggeris, di New Zealand bahasa Inggeris, di Australia bahasa Inggeris, di mana-mana pun disebut bahasa Inggeris. Walaupun sebenarnya bahasa Amerika itu lebih besar daripada bahasa Inggeris, ya, atau bahasa Inggeris Amerika itu lebih besar daripada bahasa Inggeris. Kalau anda gunakan PC ada type itu ejaannya semua ejaan Amerika, ya, tidak ejaan Inggeris. Ya. Jadi tapi Malaysia misalnya masih ikut ejaan Inggeris. Ya. Ini saya tak tahu apa alasannya. Bagi saya barangkali sentimen semata-mata lah. Kita sudah lebih biasa dengan bahasa Inggeris daripada bahasa Inggeris Amerika. Ya. So dari segi ejaan mungkin bahasa Inggeris Amerika lebih mudah daripada Inggeris. Ya. Kalau kita lihat model yang lain, ya, ini pandangan saya sendirilah. Ya. Indonesia, bahasa itu bahasa Melayu, mereka kata bahasa Indonesia. Ya. Cadangan saya adalah bahawa bahasa Melayu itu bahasa induknya di atas. Jadi ada macam-macam dialek bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura,